So ayat kecil ni dia akan memberikan keterangan lanjut kepada apa yang dibuat oleh ayat induk. Okey, contoh-contoh kata penerangan. Okey, anda boleh lihat di sini kata penerangan kerana, lantaran dan oleh sebab. Okey, kita selalu dengar kerana. Lantaran mungkin kita guna dalam 2-3 kali dalam esei ataupun apa-apa yang kita buat, dan oleh sebab kita selalu dengar dalam berita ataupun buku-buku, majalah, surat khabar yang kita pernah baca. Okey, kita ke contoh ayat yang pertama, iaitu ayat ini, dia tidak dapat hadir ke majlis itu kerana dia tidak sihat. Okey, bila mana ada kerana, bermaksud ia merupakan ayat majmuk pancangan keterangan. Okey. Sebab apa? Sebab ada kerana. Okey. Okey, kat sini kita dah boleh mencari apa itu ayat yang mana satu ayat induk. Okey, ayat induknya ialah dia tidak dapat hadir ke majlis itu. Okey, untuk menyenangkan kita pisahkan dia tidak dapat hadir ke majlis itu. Okey, itu merupakan ayat induk. Dan seterusnya kita boleh create, kita boleh reka satu ayat kecil penerangan daripada contoh ayat ini. Okey, ayat kecil penerangannya ialah dia tidak sihat. Kita masukkan balik subjek. So, dalam ayat kita tak boleh tulis dua-dua terus. Contoh kita tak boleh nak tulis dia tidak dapat hadir ke majlis itu, lepas tu kita bawa yang kedua, dia tidak sihat. Jadi tak gramatis ayat itu. So, kita gunakan kerana. Kerana ini merupakan kata penerangan. Okey, so kita gabungkan, dia tidak dapat hadir ke majlis itu kerana dia tidak sihat. So, dia tidak sihat ini, ayat kecil, dia menerangkan mengapa dia tidak dapat hadir ke majlis itu. Okey, kita ke contoh yang kedua, mereka naiki teksi oleh sebab ketinggalan bas. Okey, kat sini kita dapat tahu oleh sebab itu merupakan kata penerangan kepada ayat induk ini. So, mereka menaiki teksi, ayat induk, dan mereka ketinggalan bas, ayat kecil yang kita boleh reka daripada ayat contoh ini. Okey. Disebabkan macam saya kata tadi, kita tak boleh nak tulis dua-dua ayat terus. So, kita hanya boleh tulis bila gabungkan kedua-dua ayat ini menggunakan kata penerangan. Okey. Mereka menaiki teksi oleh sebab ketinggalan bas. Okey, oleh sebab ketinggalan bas ini, dia menceritakan kenapa mereka naik teksi pada hari itu. Okey. Boleh faham setakat tu? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita ke ayat yang kedua. Contoh yang kedua, iaitu ayat majmuk pancangan relatif. Okey, saya ambil balik situasi yang tadi, situasi di mana kita dalam peperiksaan. Okey, kita dah tahu ayat majmuk pancangan keterangan, kita sudah pun membina ayat majmuk pancangan keterangan. Okey, tiba-tiba kat bawah soalan yang kedua, ayat majmuk pancangan relatif. Dia suruh membina ayat majmuk pancangan relatif. Okey, time tu kita gelabah balik. Baru je nak hilang gelabah, tiba-tiba kita mai balik gelabah tu. Okey, so jangan risau, saya akan menceritakan juga apa itu ayat majmuk pancangan relatif. Okey, ayat majmuk pancangan relatif, dia mestilah menggunakan kata relatif. Dan nama pun relatif, dia mesti menggunakan kata relatif. Okey, ayat majmuk ini juga sama macam ayat majmuk pancangan keterangan, terdiri daripada ayat induk dan ayat kecil. Cuma ayat kecil yang dimaksudkan di sini mestilah relatif kepada ayat induk. Dia kena relate dengan ayat yang pertama. Okey. Kata relatif tak lain tak bukan the one and only yang. Yang. Yang tu merupakan kata relatif. Satu-satunya kata relatif. Okey. Kita ke contoh ayat yang pertama. Saroja memakai sari yang berwarna ungu. Okey. Kita dapat cari ayat induk dia ialah Saroja memakai sari. Okey. Dan reka sendiri ayat kecil relatif. Okey. Ayat kecil relatif kita boleh reka sari itu berwarna ungu. So, bila mana kita tak boleh nak gunakan kedua-dua ayat sekali, kita gabungkan, gunakan kata relatif iaitu yang. So, dia akan jadilah ayat sebegini, Saroja memakai sari yang berwarna ungu. Bermaksud dia menceritakan bahawa Saroja, sari dia warna biru, warna ungu, dan dia memakai sari itu. Okey. Yang kedua, bapa suka membaca buku yang bergenre seram. Okey, ayat induk.
bapa suka membaca buku, dan ayat kecil relatif yang boleh kita bina, buku itu bergenre seram. Okey. Mesti ada yang tak tahu genre itu apa. Okey, genre itu ialah jalan cerita ataupun jalan cerita yang merangkap kepada keseluruhan cerita itu apa yang akan berlaku dalam cerita itu. Okey, contoh macam kat ayat ni dia cakap bergenre seram. So buku itu hanyalah bergenre seram. Tak ada lah genre cinta, lawak. Kalau lawak tu pun ada sikit-sikit, cinta pun masuklah sikit-sikit. Okey. Ayat induk dia bapa suka membaca buku. So kita akan gabungkan kedua-dua ayat. Bapa suka membaca buku yang bergenre seram. Okay, maksud dia menceritakan bahawa buku yang dibaca oleh bapa itu, yang bapa suka baca ialah buku yang bergenre seram. Dia tak suka baca bergenre lain. Okey. Setakat tu boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, mantap lah semua ni. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya pasal ayat majmuk kedua-dua ayat majmuk ini? Tak ada. Okey. Saya ke seterusnya iaitu ayat songsang. Ayat songsang. Okey, tapi jangan salah anggap saya bukan di sini bukan untuk menceritakan tentang ilmu songsang. Bukan ya. Saya ingin menerangkan tentang ilmu bagaimana membuat ayat susunan songsang. Okey, contohlah dalam kelas kita diberi handout yang cikgu bagi. Okey, ayat dia suruh membina ayat susunan songsang. Okey, contoh macam ayat tu Akil pergi memain bola. Okey, kita nak buat tukar jadi ayat songsang, tiba-tiba bola bermain Akil. Lepas tu kita bagi kat cikgu. Cikgu bagi balik kat kita lepas dia dah tanda. Tengok-tengok salah. Kita pun pelik. Kenapa salah ayat yang aku buat ni? Okey, so kita tak boleh ambil mudah ya, walaupun ayat songsang ni kita dah terbiasa buat. Kebanyakan orang masih lagi careless dalam membuat ayat songsang ini. Okey, saya akan menceritakannya. Okey, ayat susunan songsang ialah ayat yang terbentuk daripada proses transformasi ayat biasa, iaitu ayat biasa yang disusun secara subjek dan berakhir dengan predikat. Okey, penyongsangan ayat ini dapat dilakukan melalui proses pendepanan yang bertujuan memberikan penegasan kepada predikat. Okey, ini yang kita perlu ingat. Perubahan ayat biasa kepada ayat songsang perlulah berlaku tanpa ada penambahan perkataan dan tak ada penambahan imbuhan, kerana perubahan dalam ayat ini boleh buatkan perubahan kedudukan, hanyalah boleh membuat perubahan kedudukan sahaja. Tak boleh menambah imbuhan ataupun perkataan lain kerana ianya adalah salah dari segi binaannya. Okey, terdapat beberapa jenis pendepanan yang kita boleh gunakan untuk membina ayat songsang. Okey, yang pertama, pendepanan seluruh predikat. Okey, yang ni selalunya biasanya berlaku pada ayat binaan yang pendek. Okey, kat sini dia beritahu bahawa predikat akan duduk di depan. Kiranya tengok susunan biasa, Cikgu Hanif berfikiran kreatif. So, ini adalah susunan biasa, subjek plus predikat. Untuk membina ayat songsang daripada ayat biasa ini, kita perlulah membuatnya predikat plus subjek. Predikat plus subjek. Iaitu, seperti kita dapat lihat, berfikiran kreatif Cikgu Hanif. Itulah susunan songsangnya. Dan kita dapat lihat di sini tiada penambahan imbuhan ataupun perkataan-perkataan baharu kerana ia boleh menyebabkan kesalahan dari segi binaan ayat songsang. Okey. Seterusnya, proses pendepanan ini juga berlaku pada ayat yang mengandungi kata penegas. Macam lah, tah dengan kah. Okey, kita tengok ayat tu. Ibu saya dia. Ayat ni pendek. Ibu saya dia merupakan susunan biasa dan dia terangkan kat situ ibu saya sebagai subjek. So, untuk susunan songsang kita mestilah buat. Kita mesti buat. Dia kan ada boleh tambah kata penegas. Okey, kata penegas macam ayat susunan songsang di bawah. Dialah ibu saya. Okey, yang tu kita boleh tambah. Sebab apa? Kita dah tak boleh. Takkan nak buat ayat dia ibu saya. Macam pelik. Dia jadi tak gramatis. So, boleh tambah
kata penegas, dialah ibu saya. Okey. Tengok macam yang bawah saya kata tadi, dia ibu saya. Dari segi susunan songsang, dia betul. Tapi ayat ni dia tak gramatis. Ayat ni dia tak gramatis. So bila ayat tak gramatis, dia macam tak syok. Kalau kita guna ayat macam ni dalam peperiksaan, pemeriksa akan rasa macam dia ni tak ada idea. Apa ayat yang gramatis tak boleh nak buat langsung. Okey. Setakat tu faham lah? Faham kan? Okey, bagus. Seterusnya, pendepanan sebahagian daripada predikat. Okey, dia terbahagi kepada dua, iaitu pendepanan frasa kerja. Frasa kerja. Okey, yang pertama pendepanan kata kerja sahaja. Okey, tengok ayat tu. Ramli bekerja setiap hari. Ya, susunan biasalah. Okey, subjek plus predikat plus kata kerja. So, nak buat susunan songsang untuk pendepanan kata kerja yang memerlukan kata kerja tu duduk di depan sekali. Macam mana tu? Tengok macam ayat ni. Bekerja setiap hari Ramli. So, ia merupakan kata kerja plus plus predikat plus subjek. Dia akan terbalikkan daripada susunan biasa. Susunan biasa, subjek plus predikat plus kata kerja, dan dia terbalikkan kata kerja ke depan dan subjek ke belakang. Macam equation matematik. Tapi lebih mudah. Gitu. Okey, seterusnya. Pendepanan frasa kerja. Tapi kali ni ada objek. Ada objek dia. So, kita tengok ayat tu. Zaleha membaca buku. Okey, buku apa yang Zaleha baca? Zaleha membaca buku ialah susunan biasa. Subjek plus kata kerja plus objek. So, macam biasa, kita ubahkan saja objek itu akan duduk di tengah-tengah. Yang ni tak adalah complicated sangat. Tapi kena faham betul-betul, subjek akan berada di tengah-tengah manakala objek, maafkan saya, objek akan berada di tengah-tengah dan subjek akan berada di belakang manakala kata kerja perlulah di depan sekali kerana ianya merupakan pendepanan kata kerja. Okey. Semua boleh faham tentang ayat songsang? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya kita tengok kata kerja. Okey. Seterusnya pendepanan kata kerja dengan kata bantu. Okey. Kata kerja dengan kata bantu. So dia ada kata kerja, kata bantu, subjek dan predikat. Okey. Tengok ayat tu. Murid-murid itu masih makan. Okey, dia susunan biasa. Murid-murid itu masih makan. So dia subjek plus predikat plus kata bantu tu dengan kata kerja. So untuk membuat susunan songsang, kita masih perlukan kata kerja di depan, tetapi kali ini kata bantu yang akan duduk depan sekali. Okey, kata bantu kat sini ialah masih. Kalau kita dapat lihat, masih yang duduk di depan. So, kata bantu yang duduk di depan ini ialah yang perlu kita letak di depan untuk membuat ayat susunan songsang daripada pendepanan kata kerja dengan kata bantu. So, kata bantu akan duduk di depan. Okey, kata bantu dan kata kerja, seterusnya subjek dan predikat. Okey, kali ini bukan subjek di belakang, predikat di belakang. Itu kena faham. Dia berbeza daripada kedua-dua yang tadi disebabkan predikat dia di belakang sekali. Okey. So ayat dia akan jadi masih makan murid-murid itu, menceritakan bahawa murid-murid itu masih makan. Tapi dalam susunan songsang. Okey. Seterusnya, yang pendepanan frasa adjektif. Frasa adjektif ni, adjektif bagi yang sudah terlupa apa itu adjektif. Adjektif merupakan kata sifat yang untuk kita mendescribe, untuk kita menceritakan tentang seseorang itu ataupun sesuatu benda. Okey, saya bagi contoh. Kereta itu berwarna merah. Okey, kat situ dia berwarna merah. Berwarna merah itu adjektif dia. Dan ada kata penerangan di situ. Okey. Dan lagi satu contoh, kereta itu berwarna merah. Kereta itu sangatlah cantik. Itu dia kata adjektif. Cantik kata adjektif. Okey, bila dah tahu apa itu kata adjektif, kita boleh senang-senang je cari
di mana kata adjektif yang perlu kita depankan untuk membina ayat songsang yang daripada ayat susunan biasa yang mempunyai adjektif. Okey. Tengok ayat yang pertama. Okey, ayat yang simple. Ramli rajin. Okey, Ramli rajin susunan biasa iaitu subjek plus dengan adjektif. Subjek plus adjektif. Dapatlah ayat ni Ramli rajin. Okey, Ramli rajin. Okey, untuk buat susunan songsang. Okey, pendepanan frasa adjektif bermaksud kita mestilah mendepankan frasa adjektif yang menceritakan tentang seseorang itu. So, adjektif akan duduk di depan subjek. So, adjektif plus subjek dia akan jadi ayat susunan songsang pendepanan frasa adjektif. Okey, tengok contoh tu. Rajin Ramli. Okey, kita biasa dengar lah macam kat kampung-kampung kalau kita tolong-tolong kan, tiba-tiba ada orang tua. Oh, rajinlah hang ni. Tengok dia guna ayat songsang. Rajin tu duduk depan. Maknanya dia gunakan pendepanan frasa adjektif. Okey. Yang kedua ialah pendepanan kata adjektif dengan kata bantu. Okey, kata bantu kat sini masih lagi menggunakan masih. Okey. Tengok ayat susunan biasa. Rumah Kak Zu masih teguh. Dia menceritakan bahawa rumah Kak Zu ni masih teguh. Dia takkan runtuh. Dia masih lagi teguh tapi lama lagi nak runtuh. Okey. Berbalik kepada topik ini. Susunan biasa kita dapat lihat subjek plus adjektif plus dengan kata bantu. So, untuk membuat ayat susunan songsang, dia merupakan pendepanan dengan kata bantu. So, dia akan jadi macam pendepanan kata kerja dengan kata bantu tadi, iaitu kata bantu mestilah duduk di depan sekali dan kata adjektif duduk di tengah-tengah serta subjek akan di belakang. Okey, tak ada predikat dalam ayat ni. So, ayat susunan songsangnya untuk ayat rumah Kak Zu masih teguh ini ialah masih teguh rumah Kak Zu. Okey. Masih itu adalah kata bantu, teguh itu adalah adjektif dan rumah Kak Zu adalah subjek. Okey. Boleh nampaklah kat situ bahawa dia menggunakan kata bantu plus dengan kata adjektif plus dengan subjek. Okey. Seterusnya pendepanan kata adjektif dengan kata penguat. Kata penguat ni untuk menguatkan lagi ayat. Macam kita guna perbahasan. Dia ni sangat-sangat kuat. Okey, tengok ayat tu. Encik Zaidi sangat segak. Encik Zaidi sangat segak ya. Okey, itu adalah susunan biasa di mana subjek plus dengan kata penguat dan di akhir sekali ialah adjektif. So, dia pendepanan kata adjektif dengan kata penguat ini dia sama dengan kata bantu. Kata penguat perlulah berada di depan sekali, kata adjektif di tengah-tengah dan subjek di belakang sekali. Okey, tengok ayat susunan songsang itu. Sangat segak Encik Zaidi. Itu adalah ayat susunan songsang yang menggunakan equation ini. Equation dia ialah kata penguat plus dengan kata adjektif plus dengan subjek. Itu dia. Okey, seterusnya kita lihat pendepanan kata adjektif dengan kata bantu dan kata penguat. Kat sini dia campur terus daripada nombor 2 dan nombor 3 masuk ke nombor 4. Dia ada semua terus. Kiranya dia ada kata bantu, kata penguat, kata adjektif. Okey, tengok ayat tu. Haji Nasir masih segak amat. Masih segak amat. Okey, kat sini kita dapat lihat Haji Nasir merupakan subjek untuk ayat ini. Maafkan saya. Masih segak amat itu. Haji Nasir merupakan subjek untuk ayat ini. Masih adalah kata bantu dan segak kata adjektif. Amat ialah kata penguat untuk kuatkan lagi dia punya hujah bahawa Haji Nasir tu segak. Haji Nasir tu handsome. Nak kuatkan lagi. Okey, ayat ni kita boleh ambil dalam satu situasi di mana seorang ni kata, suami aku amat segak. Tiba-tiba seorang lagi cakap, Haji Nasir masih segak amat. Dia menguatkan dia punya kata-kata. Dia tak mau kalah. Gitu.
kata bantu ni dia lagi kuat daripada kata penguat. So kata bantu dia akan duduk di depan sekali dan seterusnya adjektif dan seterusnya diikuti dengan kata penguat. Yang paling kuat akan duduk depan. Yang paling kuat yang akan menang. Contoh kat sini yang paling kuat ialah kata bantu. So masih akan duduk di depan. Segak ialah kata adjektif, dia lagi kuat daripada kata penguat, dan amat akan duduk di tengah-tengah serta subjek yang paling lemah di belakang sekali. So masih segak amat Haji Nasir ialah susunan songsang menggunakan equation kata bantu plus kata adjektif plus kata penguat plus subjek. Okey. Habis tentang pendepanan frasa adjektif, seterusnya kita ke pendepanan frasa sendi nama. Okey. Frasa sendi nama sebagai predikat. Okey, kita gunakan frasa sendi nama ini sebagai predikat. Kiranya subjek tu dia tak akan duduk di belakang sekali. Okey, contoh rantai emas itu untuk ibu. Ini susunan biasa. Dan susunan songsang dia untuk ibu, rantai emas itu. Itu frasa sendi nama dia ialah untuk. Untuk. Kiranya dia menceritakan bahawa rantai emas ini untuk ibu dia saja. Okey. Untuk ibu rantai emas itu. So, di mana kat sini dia guna equation frasa sendi nama plus subjek plus dengan predikat. Okey, predikat mesti kat belakang sekali. Okey, setakat semua yang saya ajar tentang ayat songsang, boleh faham kan? Boleh. Okey, alhamdulillah. Seterusnya kita akan lihat tentang bagaimana cara maafkan saya. Okey, maafkan saya kesilapan teknikal. Okey. Bagaimanakah cara untuk kita membuat ayat pasif? Okey, ayat pasif ni pun yang memang familiar dengan kita. Kita sangat tahu macam mana nak buat ayat pasif, macam mana nak tukar ayat aktif jadi ayat pasif. Okey. Ayat pasif ini dia terbentuk apabila objek dalam ayat pasif transitif bertugas sebagai subjek. Kiranya objek akan bertugas sebagai subjek. Contohnya macam ayat ke bawah ni. Saya sudah melaksanakan kerja itu semalam. So dia bagi tahu ayat aktif ni berlaku sebagai subjek. Objek dia ialah kerja itu. So dia akan ubah jadi ayat pasif di mana objek akan menjadi subjek. Dia ubah tempat. Okey, tengok ayat tu. Kerja itu sudah saya laksanakan semalam. Itu dia menunjukkan bahawa objek iaitu kerja itu telah berubah dan mengambil tempat subjek. Dia menjadi subjek. Saya pula dia akan mengambil tempat objek tadi. Okey. Begitu. Okey. Jenis-jenis ayat pasif. Okey, ayat pasif terbahagi kepada 5. Yang pertama, ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Okey, ayat pasif kata ganti nama diri pertama dan kedua, iaitu saya, kami, kalian, kamu, semua itulah. Okey, dia tidak boleh menerima kata kerja pasif berimbuhan di. Kiranya kita tak boleh guna di dengan oleh. Oleh itu, kata ganti nama diri pertama macam aku, saya, kami, kita, batik serta hamba, dan kata ganti nama orang kedua anda, awak, engkau, kamu, kalian perlu berada di hadapan kata kerja tanpa imbuhan di. Okay, tak boleh langsung ada imbuhan di. Kat sini berjaga-jaga, tak boleh ada imbuhan di. Okay, tengok ayat yang pertama iaitu kerja itu sudah saya laksanakan semalam. Itu ialah ayat pasif. Ayat pasif yang betul. Di mana kerja itu seperti tadi ialah objek yang telah mengambil tempat subjek. So, dia tidak ada di. Tak akan ada imbuhan di. Tengok macam ayat yang salah di bawah tu, di bawah dia. Kerja itu sudah dilaksanakan oleh saya semalam. Ayat macam ni salah. Tak boleh ada
imbuhan di kalau guna kata ganti nama diri pertama dan kedua. Tak boleh ada sebegini. So, dia tak boleh lah nak bagi ada di dengan oleh. Dia akan jadi kesalahan kalau anda buat begitu. Okey, tengok. Kalau ini merupakan ayat aktif transitif dia, iaitu saya sudah melaksanakan kerja itu semalam. Okey, baca ke atas itu. Okey, seterusnya. Contoh ayat yang kedua. Rumah itu telah kami cat bersama-sama. Itu adalah ayat yang betul. Di mana rumah sebagai objek yang telah mengambil tempat subjek dan kami subjek mengambil tempat objek itu kembali. Okey. Itu adalah ayat yang betul. Dan selepas itu kita tengok pula ayat yang salah. Rumah itu telah dicat oleh kami bersama-sama. Tak boleh ada di dan oleh. Kalau ada di dan oleh akan jadi kesalahan. So, akan salah lah kalau kita buat dalam peperiksaan. Okey. Seterusnya, yang ketiga. Cerita seram itu telah kalian dengar. Okey. Ayat ni dia menceritakan bahawa cerita seram tu hampa dah dengar. Kamu semua dah dengar. Okey. Yang tu ialah ayat yang betul di mana cerita seram iaitu objek yang telah diterangkan dalam ayat aktif transitif di bawah telah mengambil tempat subjek seperti ayat-ayat yang lain dan subjek akan mengambil tempat objek tu. Itu adalah ayat yang betul tanpa imbuhan di. So kita tengok ayat yang salah. Cerita seram itu telah didengar oleh kalian. Salah. Sebab apa? Dia ada di dan oleh. So untuk ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua tak boleh ada imbuhan di. Tak boleh ada imbuhan di. Okey, kena ingat dalam kepala, kena set mindset kita. Kalau ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua macam saya, kamu, tak boleh ada di. Kita tak boleh guna di dengan oleh macam kita selalu buat ayat pasif. Jangan jadi darjah 6 sudah. Kita sudah tingkatan 3. Okey. Nampaknya saya menceritakan satu saja. Okey, seterusnya. Boleh faham tentang ayat pasif? Tak dapat nak cerita kesemuanya. Saya tertinggal. Maafkan saya. Okey, boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Saya lebih sukakan responnya lagi supaya kita dapat meneruskan kelas dengan lancar. Okey. Anda semua masih bersama saya? Are you following me? Yes. Okey, bagus. Seterusnya kita ke segmen yang seterusnya iaitu ayat aktif. Ayat aktif. Okay. Ayat aktif, benda yang kita selalu dengar. Ayat ni bukannya macam apa yang dimaksudkan dengan ayat aktif. Bukannya ayat ni dia boleh berlari-lari. Bukan ayat tu boleh tiba-tiba keluar daripada buku, berlari-lari. Tak boleh, bukan begitu. Jangan salah faham. Yang ni, tapi jangan simpan yang ni dalam kepala pula. Yang ni adalah ajaran Songsang, jangan ikut. Okey, ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Iaitu kata kerja ni dia akan mengutamakan subjek asal, subjek yang di depan sekali sebagai unsur yang ingin diterangkan dalam ayat tersebut. Okey. Dalam ayat aktif, kata kerjanya mempunyai awalan men dan disudahi tanpa atau dengan kan atau i. Dia hanyalah ada imbuhan awalan dan tiada imbuhan yang seperti kan atau i. Okay. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif. Okay, contoh ayat dia, tengok kat tepi tu, dia membeli buah durian. Durian sekarang ni banyak, musim durian. Okay, seterusnya ayat aktif tak transitif. Ayat aktif ni dibahagikan pula kepada dua jenis, iaitu ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan. Keterangan boleh digugurkan. Contoh ayat, pokok itu membesar. Kat sini, ayat yang pertama dia ialah pokok itu membesar dengan cepatnya. Tapi ayat aktif tak transitif ni dia menggugurkan keterangan. Dia tulis saja
Pokok itu membesar. Dia gugurkan keterangan. Dia lempak jauh-jauh keterangan dia. Okey, seterusnya. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan. Ada yang boleh gugur, ada yang tak boleh gugur. Tengok ayat tu, penyakitnya beransur sembuh. Okey, kat sini dia beritahu ayatnya yang pertama, ayatnya yang sebelum ni, penyakitnya beransur. Kiranya hak ni dia gugurkan penerangan. Okey, kat sini kita tak dapat tahu apa yang beransur. Kan dia kata penyakitnya beransur, tapi kita tak tahu beransur dia makin sembuh ataupun makin teruk. Kalau dia bagi tahu beransur sembuh, iaitu beransur sembuh, kiranya yang merupakan ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tak boleh digugurkan. Kalau kita gugurkan keterangan dia, maknanya kita takkan tahu apa benda yang dia nak terangkan. Okey ya. Boleh. Saya boleh teruskan? Boleh faham? Okey. Terusnya ayat aktif transitif. Okey, selain mengutamakan subjek asal sebagai judul, ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif. Ada kata kerja transitif iaitu yang diikuti oleh frasa nama ataupun klausa komplement. Ada komplement sebagai objek atau unsur penyambutnya. Unsur penyambut. Okey. Sedikit tips bagaimana nak tahu kata kerja itu kata kerja transitif. Okey, senang. Cuba tanya apa. Selepas kata kerja tu kita tanya apa. Kalau ada jawapan, yang tu ialah kata kerja transitif. Kalau tak ada jawapan, iaitu kata kerja tak transitif. Kata kerja biasa. Kata kerja transitif, dia mesti ada objek. Okey. Tengok ayat tu, Arif menaiki basikal. Okey, basikal nak menaiki apa? Kiranya kat situ ialah kata kerja transitif. Sebab apa basikal tak boleh nak menaiki Arif balik. Takkanlah basikal tu nak menaiki Arif, teruk Arif. Nak kena jadi apa? Kak Johan pasal basikal tu. Okey. Tengok kita ambil ayat tadi tu, dia membeli durian. Okey, kat sini dia dah pecahkan subjek dia merupakan dia dan kata kerja transitif membeli, iaitu membeli, dan objek ialah buah durian. Buah durian. Okey, kita dapat tahu bahawa kata kerja transitif dia membeli. Okey. Macam mana? Okey, kan ayat itu dia membeli buah durian. Okey, buah durian membeli apa? Kita tanya, buah durian tu dia beli apa? Bila kita tak ada jawapan untuk itu, maknanya ianya adalah kata kerja transitif. Okey. Seterusnya, kita tengok. Ada juga segolongan ayat aktif transitif yang mengandungi kata kerja yang menerima dua objek sebagai penyambut, iaitu objek tempat dan objek CP. Sebagai contoh, Puan Aisyah menghadiahkan anaknya sebuah basikal. Kat sini dia dah pecahkan. Puan Aisyah iaitu subjek, menghadiahkan kata kerja transitif, anaknya objek tepat, objek yang tepat, dan sebuah basikal, objek yang CP. Objek yang nak menerangkan objek tepat. So, kat sini kita dapat tahu bahawa dia merupakan ayat aktif transitif yang mengandungi kata kerja yang menerima dua objek. Objek tepat dan objek CP. Okey. Seterusnya, ayat aktif transitif yang boleh menggugurkan objeknya. Dia boleh hilangkan objek. Objek yang boleh digugurkan itu hanya kata ganti diri nama pertama. Contoh macam kita ambil ayat ni balik ya. Puan Aisyah menghadiahkan Afiq sebuah basikal. Tak boleh. Dia tak boleh nak gugurkan Afiq tu. Sebab apa? Dia bukan kata ganti nama. Dia merupakan nama orang tu sendiri. Okey, contoh. Keberaniannya sungguh menghairankan kami. So, kat sini kita boleh gugurkan kami tu. Okey. Tengok dia dah pecahkan subjek iaitu keberaniannya. Subjek kata penguat kat situ sungguh. Kata kerja transitif iaitu menghairankan objek yang boleh digugurkan kami. So,
kata ganti nama diri orang pertama iaitu kami boleh gugur. Boleh digugurkan menjadi ayat yang baru iaitu keberaniannya sungguh menghairankan. Sebab apa? Kita dah cerita pasal seorang itu saja. Seorang itu saja. Okey. Boleh faham tentang ayat aktif transitif? Faham. Boleh kan? Boleh. Boleh faham. Oh, bagus, Boleh. bagus. Okey. Seterusnya, ayat aktif tak transitif. Okey, ayat aktif tak transitif macam saya cerita tadi, dia dibahagi kepada dua. Ayat aktif yang mengandungi kata kerja tak transitif iaitu tak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. Okey. Tips dia sama, cuma hanyalah opposite kepada tips yang kata kerja transitif. Cuba nak cari. Okey, contoh saya berenang. Berenang apa? Bila tak ada jawapan maksudnya dia tak transitif. Okey, ada dua jenis ayat tak transitif iaitu keterangan yang boleh digugurkan dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan macam saya dah terangkan awal-awal. Okey, begitu. Okey, yang pertama kita tengok keterangan yang boleh digugurkan. Contoh, kumpulan remaja itu sedang berbual dengan rancaknya. Okey, kita tengok yang dia dah gugurkan. Kumpulan remaja itu sedang berbual. Kiranya dia dah berbual. Dia berbual tapi kita boleh gugurkan dia punya keterangan dengan rancaknya itu. Kiranya kalau kita cakap dia sedang berbual, okey, kita dah tahu. Kalau dia berbual mestilah akan rancak. Benda begini kita dah tahu. So kita gugurkan saja daripada ayat. Okey. Kat sini tak ada contoh pasal ayat yang boleh digugurkan. So kita tengok balik kat sini. Ayat yang tak boleh digugurkan. Okey. Penyakitnya beransur sembuh. Saya terangkan lagi sekali. Okey, bila dia gugurkan sembuh tu, penyakitnya beransur. Okey, kiranya kita tak tahu penyakit dia tu beransur sembuh ke beransur makin teruk. So kat sini dalam situasi ini kita tak boleh gugurkan dia punya kata keterangan. Okey, boleh faham? Boleh. 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 Bagus semua, bagus. Okey. Sudah habis tentang Okey, bagus. Ini yang kita mahu. Okey, seterusnya kita pergi ke segmen yang kedua iaitu imbuhan bahasa. Imbuhan bahasa. Mesti anda semua tertanya-tanya. Bukan ada imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan abitan. Tetapi juga ada satu imbuhan bahasa. Okey. Imbuhan bahasa ni dia dah lama wujud daripada zaman dulu lagi. Dia berasal daripada perkataan Sanskrit. Kat sini pun kita dah dapat tahu yang dia berasal daripada perkataan Sanskrit yang telah lama wujud di dunia ini. Okey. Yang pertama kita tengok contoh yang pertama. Okey, maha. Maha menunjukkan paling atau tahap terbesar atau tertinggi. Okey, tengok contoh pertama, maharaja. Maha plus raja. Okey. Dia nak tunjuk bahawa raja dia ni raja yang tertinggi, raja yang terbesar, tinggi pangkatnya, tak boleh dikalahkan oleh raja-raja lain. So dia dipanggil maharaja. Contoh macam kat negara kita tak panggil lah maharaja, panggil yang di-Pertuan Agong. Kiranya dia merupakan raja kepada semua raja-raja di setiap negeri. Okey. Seterusnya mahakarya. Mahakarya iaitu maha dicampur dengan perkataan karya, menunjukkan bahawa karya yang dia buat merupakan karya yang paling agung. Yang paling tinggi dia punya nilai, yang paling besar. Kiranya contoh macam lukisan Mona Lisa oleh Leonardo da Vinci merupakan mahakarya yang sangat-sangatlah mahal. Harga dia dan kualiti lukisannya amatlah tinggi sehingga kita boleh rasa macam lukisan itu hidup, bernyawa. Sebegitu. Okey. Contoh yang kedua, tata. Tata, jangan salah anggap, bukan tata titi tutu. Bukan bye-bye, bukan tata titi tutu nah. Tata ini dia menunjukkan suatu susunan atau peraturan. Okey, susunan atau peraturan macam mana? Okey, tengok contoh yang pertama, tata bahasa. Okey, tata, perkataan tata ni
dicampur dengan perkataan bahasa. Okey, bila dicampur dengan perkataan bahasa bermakna dia bagi tahu kat sini susunan bahasa ataupun peraturan dalam bahasa Melayu. Contoh kalau tata bahasa Inggeris, tata bahasa alam, bahasa macam-macam lah, bahasa India, semua tu. So tata bahasa dia menunjukkan bahawa susunan ataupun peraturan bahasa. Okey. Yang kedua, tata cara. Okey, tata dicampur dengan perkataan cara. Kita selalu dengar macam dalam benda-benda yang kita nak buat mestilah ada satu tata caranya, iaitu peraturan ataupun susunan cara untuk kita buat perkara tersebut. Okey, contoh kita nak buat kerja matematik lah, assignment matematik. Ada tata caranya, ada jalan kerja yang perlu kita cari dulu. Kita kena ikut tata caranya satu demi satu. Jangan skip, terus cari jawapan akhir. Jangan tiru terus. Dia mesti ada tata caranya. Contoh macam kita belajar, okey, tata cara dia ialah kita perlu beradab. Kita perlu beradab, buat kerja. Jangan ngejek guru, sebegitu rupa. Okey, seterusnya, contoh yang seterusnya iaitu sua. Dia sua. Okey, sua bermaksud menunjukkan diri sendiri. Okey, sebagai contoh sua foto. Sua foto kita selalu dengar kalau iklan TV, iklan kat televisyen, sua foto berapa megapiksel semua tu, sua foto jelas, ultra malam semua. So sua foto kat sini bermaksud kita mengambil gambar diri sendiri dan menunjukkan gambar itu kepada orang lain. Takkan kita ambil selfie tak mahu tunjuk ke orang lain. Barulah kita kata syok, orang puji kita handsome hang ni, handsome ambil gambar semua. Kayak gitu. Seterusnya swadaya iaitu dia mengenakan daya daripada diri dia sendiri. So dia nak melakukan satu perkara, dia tak boleh nak gunakan orang lain. Takkanlah macam, okey, contoh dia malah. Dia malah. Contoh dalam DSL. Kita ambil contoh dalam DSL. Seorang ni dia dah malah. Dia pun pergi suruh kawan dia. Dia tampak kawan dia. Pergi ambil Yasin kat aku. Tu kiranya dia menggunakan daya orang lain. Dia tak gunakan daya diri dia sendiri. So itulah bermaksud daripada swadaya. Gunakan daya diri sendiri. Okey, seterusnya pra. Pra ni memang familiar, selalu kita guna. Okey. Pra ni menunjukkan sebelum atau syarat kepada sesuatu yang mengikutinya. Okey, sebagai contoh, prakata. Pra dicampur dengan perkataan kata yang kita selalu temui dalam buku-buku seperti buku ilmiah, buku novel, buku komik, semua tu kita jumpa prakata, iaitu kata-kata daripada penulis sebelum memulakan cerita yang akan kita baca. Prakata ni dia akan mendedahkan pendedahan awal tentang genre buku itu ke, tentang bagaimana jalan cerita itu akan berlaku, tetapi dia tak akan include plot twist. Contoh macam ada plot yang akan ditwist. Gitu. Faham lah. Okey, seterusnya prasyarat. Okey, pra dicampur dengan perkataan syarat merupakan syarat-syarat yang kita perlu ikut sebelum nak buat sesuatu. Okey, contoh kita nak masuk pertandingan menyanyi. Pertandingan menyanyi kat TV tu, okey, dia tunjuk ini adalah beberapa prasyarat yang kita perlulah mengikuti. Okey, sebagai contoh, hantarkan video rakaman menyanyi. Okey, gitu. Itulah dimaksudkan dengan prasyarat. Syarat-syarat sebelum kita memasuki suatu tempat ataupun suatu pertandingan. Okey, saya bagi lagi satu contoh untuk pra ini. Okey, yang paling kita dengar. Yang paling kita familiar sangat-sangat, kita pernah lalui, iaitu prasekolah. Tak ada siapa pernah terfikir apa maksud prasekolah. Prasekolah bermaksud sebelum ataupun pendedahan awal tentang sekolah yang akan kita tempuhi bila kita dah meningkat usia. Contoh, dia memberikan pendedahan bagaimana cara belajar di sekolah rendah. Bila di sekolah rendah kita akan dapat pendedahan cara belajar di sekolah menengah. Bila di sekolah menengah kita dapat pendedahan kepada cara universiti. Kalau sekolah rendah,
kita dapat sekolah menengah. Itu dia tunjuk cara belajar sekolah menengah. Okey, kalau kat sekolah menengah kita akan dapat university. Okey, dia menunjukkan cara macam kita PDPR sekarang, kita guna assignment yang dimasukkan oleh cikgu. Itu memang sebiji macam university. Kerjanya banyak. Okey. Contoh seterusnya, tuna. Ini jangan salah anggap, bukan ikan tuna. Bukan sardin tin. Tuna yang dimaksudkan kat sini, dia menunjukkan tiada atau tidak mempunyai. Okay, sebagai contoh, tuna karya. Tuna karya ni dia tak ada kerja. Okay. Macam saya buat research, tuna karya ni ialah dia tak ada kerja. Dia tak buat apa-apa langsung. Okay, contoh macam kita bagi dia kerja. Tiba-tiba dia tak buat. Kita kata dia, ni memang tuna karya. Kiranya dia tak buat kerja. Ni memang tak buat kerja. Gitu. Okay. Seterusnya, tuna rumah. Kiranya tiada di rumah. Tiada di rumah. Okay. Boleh. Seterusnya, pasca. Pasca ni bukan sebelum. Bukan setengah. Bukan sedang. Tetapi selepas. Sesudah atau selepas. Contoh pasca merdeka. Pasca merdeka ni macam, okey, lepas merdeka apa yang berlaku kat negara kita? Okey, negara kita makin maju. Negara kita bebas dijajah oleh kuasa luar. Okey, seperti itu. Okey, seterusnya bagi contoh yang terakhir iaitu Eka, Dwi, Try dan Panca. Eka bermaksud 1. Dwi bermaksud 2. Tri bermaksud 3. Dan Panca bermaksud 5. Okey. Mungkin ada tertanya-tanya, 4 tak ada ke? 4 tak ada. Memang tak ada untuk 4. Okey, kita tengok. Okey, contoh-contoh ni dia menunjukkan pengertian bilangan. Contoh macam kita nak guna ayat, takkan nak guna satu tanah, satu dimensi. Kita nak bagi ayat tu rasa macam gramatis, baru kita dapat markah banyak. Okey, sebagai contoh, Eka Matra. Okey, apa yang dimaksudkan dengan Eka Matra kat sini? Iaitu satu dimensi. Satu dimensi. Itu ialah Eka Matra. Okey, seterusnya Dwi tahunan yang bermaksud 2 tahun. Dan Tri bahasa yang bermaksud 3 bahasa. Dan yang terakhir ialah Panca Indra yang bermaksud Panca Indra yang bermaksud deria kita yang ada 5. Deria kita yang ada 5 untuk melihat, menyentuh, mendengar, merasa dan sebagainya. Sekarang dan boleh ingat. Senang. Okay, boleh faham ya tentang ibuhan bahasa? Boleh. Boleh. Okay, boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh teruskan? Boleh, Mika. Boleh. Okey, seterusnya kita di segmen yang terakhir iaitu senarai bahasa yang anda tak pernah dengar. Tak pernah dengar ataupun apa tu? Okey, bagus. Senarai peribahasa yang anda tak pernah dengar ataupun yang anda jarang guna ataupun yang anda tak pernah tahu langsung dia wujud. Kat sini saya akan ceritakan 20 jenis peribahasa yang anda tak pernah dengar. Okey, kita pergi yang pertama iaitu bagai kucing dibawakan lidi. Yang bermaksud berlari kerana ketakutan. Okey, contoh satu ayat, dia berlari bagai kucing. Dia berlari bagai kucing dibawakan lidi kerana ternampak hantu di dalam rumahnya. Okey. Aplikasikannya dalam ayat sahaja yang berkaitan dengan bahasa Melayu lah. Okey. Seterusnya
harap maaf kita punya komputer ada masalah teknikal pun sikit. So harap sabarlah, kita cuba untuk try contact balik punya komputer. Oh, dia dah masuk. Maafkan saya berlaku sedikit masalah teknikal. Okey, kita sambung lah. Okey, sekarang semua masih boleh dengar suara saya? Boleh. Mika alright tak alright Mika? Ada masalah teknikal, tiba-tiba terkeluar sendiri. Okey. Kita sambung lah. Indah sekali. Okey. Okay, boleh nampak skrin? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita sambung. Oh, lama. Okey, sekejap ya. Kita pergi ke bahagian yang tadi. Okey, ini dia. Senarai peribahasa yang anda tak pernah dengar. Tadi last kat sini kan? Okey, bagus. Okey, yang pertama, peribahasa yang pertama yang mungkin anda tak pernah dengar. Bagai kucing dibawakan lidi, yang bermaksud berlari kerana ketakutan. Contoh ayat. Dia berlari seperti kucing dibawakan lidi kerana ternampak seekor ular di dalam rumahnya. Okey. Peribahasa yang kedua, seperti katak disimbah air. Yang bermaksud seseorang yang tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan. Okey, ni sebagai contoh, dalam kelas kita tak fokus. Okey, kita duduk dengar cikgu cakap tapi kita tak fokus. Kita duduk tengok kat luar, merenung keluar jendela. Kita merenung keluar jendela, pagi-pagi meniup embun, kita tak dengar apa yang cikgu cakap. Kita tak fokus dengan apa yang cikgu cakap. So, tiba-tiba cikgu tanya soalan. Okey, apakah benda-benda ni? Okey, kita adalah seperti katak disimbah air pada waktu tu. Disebabkan kita tak dapat nak jawab soalan yang dikemukakan oleh cikgu. Okey. Yang ketiga, ular menyusur akar takkan hilang bisanya. Okey, hak ni kita biasa dengar lah. Saya pun biasa dengar. Orang besar yang merendahkan diri tidak akan jatuh martabatnya. Okey, sebagai contoh, kita punya yang di Pertuan Agong, dia pergi ke mall-mall, jadi macam orang berendah diri, dia tidak membesar-besarkan dirinya. Okey, lagi satu contoh macam dia ni dapat markah cemerlang dalam peperiksaan tapi dia tak membesarkan diri dia. Dia kata, aku masih lagi belum mencapai tahap yang ingin dicapai oleh aku. Gitu. Dia tak merendahkan diri. Dia tak merendahkan diri lah. Dia merendahkan diri tapi takkan jatuh martabat. Kita takkan malu, takkan jatuh kita punya pangkat sekalipun kalau kita merendah diri. Sebaliknya orang akan lagi hormatkan kita. Itulah maksud peribahasa ini. Okey, yang keempat, adat gajah terdorong. Yang bermaksud orang yang berkuasa sering menyalahgunakan kuasanya. Kiranya orang ni dia ada kuasa. Okey, dia adalah CEO kat syarikat. Contoh, CEO kat syarikat, dia ada kuasa tapi disalahgunakan kuasa dia. Okey. Sekretari dia punya pembantu peribadi dia bukannya untuk dia buat jadi hamba dia. Okey, dia pergi suruhlah kawan ni dibeli macam-macam kat dia. So dia salah gunakan kuasa dia sebagai CEO tu. Okey. Yang tu yang maksud dengan adat gajah terdorong. Okey. Seterusnya, yang kelima, akal labah-labah seperti akal labah-labah di gua buruk suka merakut. Yang bermaksud orang jahat yang suka menipu orang. Peribahasa ini bermaksud orang jahat yang suka menipu orang. Kiranya orang jahat ni, contoh macam yang peraduan gores dan menang. Kita melabur, lepas tu kita boleh menang, dia buat kata-kata manis, kita boleh menang berapa puluh ribu kalau kita buat begini. So, kita boleh guna akal labah, dia ni macam akal labah-labah di gua buruk suka merakut. Itu dia orang jahat yang suka menipu orang lain. Okey. Seterusnya, air keruh
ikan limbat keluar. Okey, yang bermaksud apabila berlaku keadaan kacau bilau atau huru-hara, orang jahat akan mencari untung. Okey, sebagai contoh macam sekarang ni waktu pandemik COVID-19. Tiba-tiba kita semua dipaksa untuk duduk di rumah dalam keadaan perintah kawalan pergerakan. So, time-time ni orang jahat dia akan mencari peluang-peluang untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya. Sebagai contoh, dia pergi ke rumah orang ini, dia nampak orang dalam rumah senyap, dia ambil barang-barang yang kat luar tu, dia dapat untung. Dia curilah tayar motor orang tu, dia curi tayar kereta, rim kereta, semua dia curi. So, kat sini kita boleh cakap yang orang jahat tu bagaikan air keruh, ikan limbat keluar. Bila air keruh, ikan limbat keluar. Gitu. Okey, seterusnya. Alim bagai katak di tepi air. Maksudnya, dia ni mempunyai banyak ilmu, tapi ilmu itu tidak mendatangkan faedah kepada dirinya. Okey, kiranya kat sini dia beritahu bahawa seseorang itu, dia ada banyak ilmu. Dia ada banyak ilmu, tapi ilmu itu tak ada faedah untuk dirinya. Dia dapatkan ilmu songsang. Sebagai contoh, pengikut Ayah Pin. Pengikut Ayah Pin, dia dapatkan ilmu songsang. Tapi ilmu itu tak datangkan faedah kepada dirinya, kerana dia sudah terpesong jauh daripada ajaran agama yang sebenar. So, kita boleh kata kat dia, alim, kau ni alim bagai katak di tepi air. Begitu. Okey. Tinggi tak jauh yang dekat julung bersua. Macam gempak. Okey, yang bermaksud dalam sesuatu usaha, pemimpinlah yang bertanggungjawab. Okey, saya beri contoh contoh macam kat maktab kita BWP. Dalam satu usaha, BWP dia cadang untuk buat satu majlis program. Sebagai contoh program inilah. Okey, dia yang bertanggungjawab dan dialah yang akan mendapat pujian. Tapi dalam diam, orang yang tak suka akan program yang dibuat ni, dia takkan join. Dan dia akan mencela pemimpin-pemimpin ni. So kat sini yang kita boleh cakap kat orang tu, kita boleh cakap yang tinggi tampak jauh, yang dekat julung bersua, di mana pemimpin yang akan mendapat ujian, yang akan mendapat pujian dan yang akan mendapat celaan. So pemimpin haruslah mental haruslah kuat. Begitu. Okey. Yang ke-9, asal terbang burung lah, asal insang ikan lah. Maksudnya tidak memilih-milih. Okey, contoh macam sekarang ni orang ramai memilih-milih. Bagi contoh macam kat DS. DS kita bagi menu ni, tiba-tiba dia kata, tak sedap menu ni, nak mendalaing dia memilih. So dia tak boleh dipanggil asal terbang burung lah, asal insang ikan lah. So kat sini orang yang tak memilih, contoh orang yang ikut, dia makan apa yang disediakan, janji dia kenyang. Macam asal terbang, kita boleh kata kat dia, asal terbang burung lah, asal insang ikan lah. Okey. Setakat 9 tu, anda boleh dapat Boleh dapat? Boleh. Okey, bagus. Kalau ada yang nak buat nota pun bagus juga. Boleh salin-salin ke semua peribahasa yang saya cakapkan ini, supaya anda boleh menambah ilmu anda dan boleh menggunakan dalam karangan. Okey. Seterusnya. Seterusnya yang ke-10, awak tikus hendak menampar kepala kucing. Yang bermaksud ingin melakukan sesuatu tapi tidak berdaya. Okey, sebagai contoh, dia ni nak buat, impian dia besar, dia nak buat satu hotel untuk diri dia seorang. Tapi dia ni hanyalah orang yang malas, tak nak berusaha. So, dia nak lakukan sesuatu tapi dia tidak berdaya. Okey, kita boleh panggil dia, awak tikus hendak menampar kepala kucing. Kita boleh guna peribahasa ni untuk orang yang sebegitu. Dia ada impian besar tapi dia malas berusaha. Begitu. Okey. Seterusnya yang ke-11, bagai kacang direbus satu. Bagai kacang direbus satu. Kacang rebus sedap. Okey. Yang bermaksud melonjak-lonjak kegirangan kerana mendapat untung. Okey, sebagai contoh kita ni dah lama buat investment. Kita buat
pelaburan. Tiba-tiba satu hari kita dapat untung yang banyak. Kita dapat banyak income yang banyak. Contoh kita bagi 10,000, kita dapat balik 100,000. Time tu kita boleh panggil diri kita bagai kacang direbus satu. Kita boleh cakap, aku ni dah macam bagai kacang direbus satu. Sebab apa? Melonjak-lonjak kegirangannya kerana mendapat untung. Dapat untung ya. Okey. Yang seterusnya, yang ke-12. Bagai jawi terkurung siang, yang bermaksud sangat gelisah kerana tidak bebas. Okey. Sangat gelisah kerana tidak bebas. Kita boleh ambil macam sekarang ni pandemik COVID-19. Okey. Kita rasa tertekan dalam keadaan PKP, kita rasa tertekan, kita rasa gelisah. Apalah yang jadi kat luar ni? Sebab apa kita tak bebas nak keluar berjalan-jalan semua tu. So kita boleh panggil diri kita sebagai bagai jawi terkurung siang. Gitu. Okey. Yang ke-13. Bagai jawi juga. Bagai jawi juga. Tapi maksud bagai jawi belang puntung, didahulukan dia menyepak, dikemudiankan dia menanduk. Okey, sebagai contoh orang bodoh. Orang bodoh yang tidak dapat diajak berunding. Okey, belang puntung ni yang bermaksud kat sini merah kehitam-hitaman. Jawi tu lembu dalam peribahasa ni. Okey, yang bermaksud orang bodoh yang tak dapat nak ajak berunding. Orang ni dia ni okey, tak naklah kata bodoh. Dia ni tak pandai, tak rupa nak pandai. Tapi dia tetap dengan pendirian dia yang tak betul itu. Dia tak dapat nak ajak berunding. Apa yang hang cakap ni, nak bincang dengan dia, yang hang cakap ni sebenarnya tak betul. Kita tak dapat nak ajak dia berunding, dia memang keras kepala. So kita boleh panggil dia, hang ni bagai jawi belang puntung. Didahulukan dia menyepak, dikemudiankan dia menanduk. Gitu. Okey, yang ke-14. Bagai ilak bercerai dengan benang, yang bermaksud bercerai untuk selama-lamanya. Ilak tu dia maksud ukuran yang menentukan lebar kain yang akan ditenung. Okey, bercerai untuk selama-lamanya. Okey, contoh macam suami isteri yang dah tak dapat nak bersama-sama, salah faham terlalu banyak. So bercerai berai untuk selama-lamanya dan berpisah untuk selama-lamanya. Okey, kita boleh panggil dia bagai ilak bercerai dengan benang. Okey, yang seterusnya. Bagai haruan dituar. Bagai haruan dituar yang bermaksud tidak tetap keadaannya kerana sakit atau susah. Okey, yang ni kita boleh buat contoh yang mana orang ni dia tak tetap keadaannya. Dia sakit ke? Dia susah ke? Dia tak tetap. Kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang dia tak sakit. So kita boleh panggil dia bagai haruan dalam tuar. Kita tak tahu dia punya keadaan yang betul-betul. Dia kadang-kadang elok, kadang-kadang tak elok. Kadang-kadang dia kaya, kadang-kadang dia miskin. Gitu. Okey, setakat 15 ni anda boleh tangkap lah macam mana anda nak gunakannya. Boleh. Okey, bagus. Memang baguslah kamu semua. Okay. Dah akhir dah. Sikit lagi. Okey. Bagai hantu makan dedak. Hantu makan dedak. Yang bermaksud bersungut-sungut dengan tiada tentu sebabnya. Bersungut-sungut kat sini macam dia ni gedik. Gedik tak tahu sebab. Tiba-tiba dia gedik, macam gedik-gedik. Tanpa sebab dia gedik. Kiranya dia tiba-tiba. Macam orang sekarang kata, tiba. Gitu. So kita boleh panggil dia bagai hantu makan dedak. Okey, seterusnya yang ke-17, bagai getah dibawa ke semak, yang bermaksud perkara yang semakin kusut dan susah menyelesaikannya. Perkara yang kusut dan susah menyelesaikannya macam, contoh kita buat assignment matematik. Matematik lagi kena kat sini sebab memang saya susah dengan matematik. Matematik dah susah. So tiba-tiba ada seorang kawan ni, kita tanya dia macam mana nak buat. Tapi dia pun tak faham. So dia hentam, dia pergi cakap, okay, macam ni cara nak buat ni. Makin kusut kita nak faham, makin susah kita nak selesaikan apa soalan ni nak. So kita boleh
kita boleh cakap bahawa situasi tersebut bagai getah dibawa ke semak. Macam getah ni dijatuh kat dalam semak, kita susah nak cari. Susah nak cari getah, biji getah yang kecil-kecil tu. Semak pula semak yang tebal, kita tak boleh nak cari. Susah nak cari. Okay, ya. Yang ke-18, bukannya diretak panas. Bukannya diretak panas. Okey, yang bermaksud sesuatu kejadian itu berlaku kerana terlalu banyak diperkatakan orang. Okey, kejadian yang berlaku sebab dikatakan banyak orang. Contoh macam kejadian yang satu kejadian mencuri. Kejadian mencuri dalam satu kampung, dia mencuri dan membunuh satu family. So orang banyak duk kata pasal peristiwa yang berlaku ni. So penjahat ni dia rasa macam dia popular. Rasa macam popular. Aku berjaya buat diri aku popular dengan cara ni. So dia pun akan buat lagi kejadian tu lagi. Dia akan rasa macam dia ada motivasi untuk buat perkara ni lagi sebab dia dah jadi famous. So kita boleh panggil situasi itu sebagai bukannya dia tak panas. Okey, seterusnya yang second last, kedua terakhir. Buka mata, pasang telinga, tutup mulut, simpan di hati. Yang ni yang paling saya suka. Sesuatu perkara yang tidak ada sangkut paut dengan kita boleh juga dilihat dan didengar, tapi jangan dicampuri mulut. Contoh macam, saya beri contoh orang tua-tua. Okey, ibu bapa kita tengah duk sembang dengan adik-beradik dia pasal hal-hal orang tua lah. Kita hanya boleh dengar, hanya boleh lihat apa yang mereka cakap. Tapi jangan masuk campur urusan mereka. Sebab apa? Kalau kita masuk campur, mungkin inilah urusan yang serius. Dia boleh mendatangkan kesan yang buruk lah kepada diri kita. Begitu. Okey, dah sampai yang terakhir. Yang terakhir iaitu peribahasa. Yang terakhir, bingung tengkar, cerdik begar. Apa tu bingung tengkar, cerdik begar? Yang bermaksud orang-orang yang sukar diajak muafakat. Kiranya bagai saya beri contoh satu situasi di mana Halim dengan kawan dia, mereka ni musuh, tapi tiba-tiba cikgu masukkan mereka dalam satu kumpulan untuk siapkan satu projek yang besar. Satu projek besar. So, cikgu masukkan dan mereka ni selalu bergaduh. Seorang ni nak buat macam ni, seorang ni nak buat macam ni. Mereka tak mai ke satu tahap iaitu muafakat. Mereka tak suka bekerjasama. Okey, kiranya kita boleh situasi itu sebagai bingung tengkar, cerdik. Okey, antara 20 dalam semua 20 peribahasa, anda suka yang mana? Sila beritahu kepada saya. Yang mana yang paling anda suka? Okey, boleh juga beritahu di ruangan chat, nanti saya baca. Okey. Okey, itu sahaja untuk kelas pada petang ini. Okey, itu sahaja untuk kelas pada petang ini. Saya harap semua dapat faham apa yang saya ajar dan dapat tangkap, masuk, simpan dalam kepala. Jangan hanya masuk daripada telinga kanan dan keluar daripada telinga kiri. Ingat semua yang saya ajar dan interpretkan dia di dalam peperiksaan. Kiranya nanti dalam peperiksaan kita akan lebih memahami tentang sesuatu perkara. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua yang dapat hadir. Saya amat menghargai anda punya usaha untuk menghadiri kelas saya ini. Okey, terima kasih semua. Everything sucks. Just kidding. Everything is great. No, really, I haven't thought about my ex today. Oh wait, fuck, I just did.